Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi hadir untuk mengikuti dan menonton program kita pada pagi ini. Apa khabar semua? Semoga semua sihat walafiat dan ceria-ceria selalu pada pagi ini. Pagi ini anda akan bersama saya Fairunha Baharudin dari unit MQA International dalam program Bicara Minda Live at MQA yang disiarkan secara langsung melalui Facebook Live MQA. Alhamdulillah, kita masih bersiaran setelah serehat sebulan sempena bulan Ramadan. Dan seperti mana tuan-puan sedia maklum, program Bicara Minda ini diadakan pada setiap bulan bagi membincangkan pelbagai topik menarik yang berkaitan dengan kualiti pendidikan tinggi khususnya. Jadi pagi ini kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup mantap dan menarik, iaitu proses akreditasi 7 bulan ke 9 minggu. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkaitan tajuk pagi ini, sudi saya memperkenalkan panel jemputan kita iaitu Encik Muhammad Khairul Nizam bin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Encik Nizam di kalangan warga MQA. Okay, Encik Nizam merupakan pengarah bahagian akreditasi sains sosial dan beliau kini juga sedang menjalankan tugas sebagai pengarah kanan akreditasi. Okey, apa khabar Cik Nizam? Alhamdulillah, sihat Fai. Baik, sihat. Alhamdulillah Cik Nizam. Okey, boleh Cik Nizam cerita sikit berkenaan topik pada pagi ini? Okay, terima kasih Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa pada kesempatan ini kita rasa belum terlambatlah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin kepada semua. Okey, untuk sesi perkongsian ini, basically kita akan flashback lah proses lama dan cabarannya pada waktu itu Fai. Sebelum kita kongsikan apakah penambahbaikan yang kita dah buat di bawah proses baru ini. Dan untuk tujuan perkongsian pada pagi ini, kita gunakan istilah proses lama dan proses baru. Walaupun proses baru tu sebenarnya tak adalah baru sangat. Kita dah laksanakan hampir 3 tahun. Okey, boleh Cik Nizam kongsi apakah cabaran proses lama yang membawa kepada perubahan piagam baru ni? Ya Fai, sebelum itu bagi sesiapa yang pernah terlibat di bawah proses sebelum ini, kita sedia maklum piagam pelanggan pada waktu itu adalah untuk proses PA selama 3 bulan 3 minggu. Betul. Dan untuk proses FA selama 7 bulan. 7 bulan ni lebih kurang kalau kita convert dalam 30 minggu lah. 30 minggu. Jadi daripada 30 minggu kita pendekkan kepada 9 minggu Fai. Dia pada waktu itu kalau ditanya ataupun diminta untuk kita review proses kerja kita untuk kita pendekkan kepada 9 minggu. Pada waktu itu kita pun tak tahu macam mana nak cakap nak menangis ke, nak gelak ke kan. Boleh buat tak ke? Sebab 7 bulan ke 9 minggu tu bukan sesuatu yang dia sangat drastik lah dari segi pemendekan tempoh dia tu kan. Sangat mencabar. Sangat mencabar. Tapi itulah realitinya, itu yang kita laksanakan sekarang lah. Okey. Jadi berbalik kepada soalan yang tadi, di bawah proses lama kalau kita boleh imbau kembali, walaupun kita kata tadi piagamnya adalah 7 bulan, tetapi dan bila kita sebut piagam pelanggan kita 7 bulan, 7 bulan itu sebenarnya bermula daripada proses ataupun daripada dokumen lengkap yang dihantar oleh PPT sehinggalah MJA membuat keputusan. Bentang. So bentang. Itulah tempoh piagam kita. Konsep ini ataupun definisi ini tidak berubah baik di proses lama ataupun proses baru. Okey. Cumanya di bawah proses lama walaupun kita sebut 7 bulan, tetapi realiti kalau kita ambil kira daripada tarikh PPT hantar submit dokumen tu sehingga selesai, kadang-kadang dia melangkau tempoh tersebut. Ada yang setahun lebih pun ada. Itu bukan sesuatu yang itu adalah benda yang normal pada biasa. Waktu itu biasa. Disebabkan ada beberapa faktor yang kita akan kongsikan pada hari inilah.
di bawah proses penilaian ini, baik yang lama ataupun baru sama saja, dia ada 3 pihak lah yang basically yang terlibat. PPT itu sendiri yang submit dokumen, panel penilai kita yang menilai program tersebut, dan juga MQA lah ataupun pegawai MQA. Jadi bagi saya, ketiga-tiga pihak ini memainkan peranan dalam proses tersebut. Cepat atau lambat akan bergantung jugalah kepada komitmen dan sumbangan oleh ketiga-tiga pihak ini. Tetapi kalau kita boleh lihat antara faktor-faktor ataupun situasi yang mana menyebabkan proses itu boleh tertangguh ataupun delay sedikit adalah sebagai contohnya di pihak PPT di pihak PPT sometimes dia memohon pelanjutan maklumat tambahan, ataupun dia memohon untuk lanjutkan tempoh menghantar maklum balas report, maklum balas terhadap laporan panel. Mereka memerlukan masa yang lebih lah untuk respon kepada perkara tersebut. Ada juga situasi di mana khususnya di peringkat PA, di peringkat FA, kita dah set tarikh lawatan, tetapi bila kita nak pergi lawatan tu, somehow lawatan tu terpaksa dijadualkan semula. Ada kekangannya. Ada kekangannya. Dia boleh jadi disebabkan tempoh keseluruhan proses itu lama. Walaupun kita dah setkan daripada awal kita nak tarikh lawatan bila, tetapi by the time kita nak visit tersebut, ada perkembangan yang baru yang berlaku dan sebagainya lah. Jadi itu memang possible lah pada waktu itu. Ada juga PPT yang sebenarnya mereka belum bersedia semasa menghantar dokumen tersebut, tetapi disebabkan mungkin kerana mengambil kira proses itu lama, jadi lagi lambat dia hantar dokumen, maka dia menjangkakan lagi lambat kita selesaikan proses tersebut. Jadi apa yang berlaku, PPT nak mengejar submit dokumen dulu kepada MQA, dapatkan chop MQA itu, terima bila. Itu yang penting pada waktu itu kan, terima bila. Jadi selepas itu baru dia akan membuat penambahbaikan terhadap dokumen yang dihantar. Itu sebenarnya satu realiti lah apa yang berlaku dulu kan. Jadi kat situ dindong-dindong antara MQA dan pihak PPT lah. Okey. Bagi APP pula, kita faham APP ni kebanyakannya adalah dia ada komitmen rasmi ataupun kerja hakiki lah, sama ada di universiti ataupun kalau yang daripada industri tu daripada industri lah. Jadi sometimes reschedule lawatan ni pun boleh berlaku disebabkan pada waktu itu ada komitmen hakiki yang APP kita perlu ni lah hadiri. Dan juga satu lagi kekangan kita adalah disebabkan komitmen tersebut, sometimes APP tak dapat nak kemukakan laporan itu dalam tempoh yang sepatutnya lah. Jadi kat situ juga boleh menyumbang kepada kelewatan proses ya. Okey, yang seterusnya di pihak MQA di pihak MQA kita pun bukan perfect kan. Jadi ada ruang ataupun ada situasi yang menyebabkan perkara itu boleh menyumbangkan kepada kelewatan. Sebagai contohnya, kalau dulu, even sekarang pun kita mengamalkan semangat memudah cara, fasilitatif. Tetapi kadang-kadang kita terlalu fasilitatif. Jadi apa saja request daripada pihak PPT untuk pindah tarikh lawatan ke, atau nak postpone hantar maklumat tambahan dan sebagainya, kita entertain kan. Jadi bila perkara itu berlaku, proses itu akan delay lah. Okey, lagi satu yang saya rasa ini pun menyumbang lah sebenarnya, agak signifikan sumbangan dia kepada pencabaran proses lama tersebut adalah di mana permohonan oleh PPT ni kita buka pada setiap masa. PPT boleh hantar pada bila-bila masa sepanjang tempoh bekerja lah, hari bekerja mereka boleh hantar. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bayangkanlah atas meja pegawai, kita ada lambatkan file memang banyak lah, itu kita tak nafikan. Tetapi
selain daripada banyaknya file itu, kalau kita katakan proses penilaian itu ada 30 step, 30 langkah lah katakan, di atas meja pegawai itu ada file yang masih step 1, ada yang dah step 2, step 3 sampailah ke step 30. Mana setiap step tu ada file atas meja itu, sebab kita menerima setiap hari, kita menerima file. So itu sendiri. Jadi perkara itu pada pandangan saya, kerja kita kurang fokus, kurang efisien apabila kita terpaksa handle program yang at different stage sebegitu. Jadi sebagai manusia, kita kadang-kadang ada tendensi lah untuk mendahulukan kerja-kerja yang lebih mudah dulu. Betul. Sebagai contohnya kan, kadang-kadang berlaku juga di mana apabila kita dah mengambil tindakan, tiba-tiba benda itu kita tak boleh nak teruskan, kita perlu get back kepada PPT ke APP dan sebagainya, kita put aside dulu kan, kita buat file yang lain dulu. Betul. Tapi at the end kita sometimes terlupa yang ni kan. Yalah, benda itu boleh berlaku sebenarnya kan, boleh berlaku. Dan satu lagi, di bawah proses yang lama, kita ada orang kata apa, status pertimbangan akreditasi penuh. Kalau dulu kita ada status tersebut, maknanya selepas kita membuat penilaian, sebab kita melakukan visit atau lawatan penilaian tersebut, kita tak terus bentang kepada MJA, tetapi kita bagi tempoh antara 3 bulan ke 6 bulan untuk pihak PPT menambah baik program tersebut berdasarkan ulasan panel yang telah dibuat. So bila kita bagi tempoh lanjutan tersebut, maknanya the whole proses itu tertangguhlah sekejap kan. Dia berlaku kelewatan tersebut. Walaupun tempoh tersebut biasanya kita tidak count for piagam pelanggan, tetapi keseluruhannya kalau kita lihat, dia menggambarkan seolah-olah proses itu sangat lama lah. Dan bila sesuatu isu tu timbul, biasanya kita tak lihat kenapa benda itu timbul, di mana silapnya kan. Biasanya biasanya orang akan kata dah submit bila, selesainya bila. Dia melihat pada tempoh keseluruhan, nampak macam lama lah. So basically itu di bawah proses yang lama. Sebab kita kena faham juga lagi lambat proses itu, cabaran yang berlaku in between itu makin risiko untuk berlaku satu kelewatan ataupun rintangan untuk kita selesaikan proses ikut masa yang kita tetapkan tu makin tinggi lah sebenarnya. Dan currency of the information pun sama. Kalau PPT submit 7 bulan sebelum itu, dan sekarang baru kita nak membuat penilaian, kemungkinan maklumat yang ada dalam dokumentasi itu pun ada yang dah berubah, tak up to date. Tidak up to date. So itu adalah senario sebelum inilah. Baik. Okey, bagaimana proses baru ni dapat mengatasi isu-isu yang berlaku sebelum ni? Okey, jadi bila kita diminta ataupun untuk kita melihat bagaimana cara untuk kita tambah baik proses kita ni, boleh tak kita nak memendekkan lagi dan sebagainya. Kita cuba melihat sebenarnya di mana bottlenecknya proses lama tersebut, apa masalah utamanya. Jadi bagi saya, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, di bawah proses lama kita menerima permohonan setiap masa, setiap hari, dan pegawai handle program itu sepanjang masa at different stages kan. Jadi yang itu kita cuba tackle. So di bawah proses yang baru, konsep penilaian kita adalah kita menilai permohonan itu by batches. Maknanya kita buka, kita panggil minggu permohonan itu sebulan sekali saja kita buka. So semua PPT yang nak submit dokumen, dia akan submit pada minggu yang kita tetapkan. Kita sediakan takwim tahunan. Takwim tu boleh didapati dalam laman web kita. Memang ada. Jadi berdasarkan minggu yang kita telah tentukan, PPT submit documentation,
dan proses kita selepas itu adalah kita menilai secara uh, kelompok itu sajalah. Jadi maknanya proses itu melalui setiap kalau di kilang itu dia melalui conveyor belt kan. Betul. So begitulah ibaratnya proses kita. Maka proses semakan kita akan semak semua program yang kita terima tersebut, kemudian sampai ke meja pegawai desk officer tersebut pun, walaupun dia menerima fail yang banyak, tetapi fail-fail itu semua di satu peringkat proses. Jadi itu lebih mudah, lebih efisien lah untuk tujuan operasi kita kan. Dan dengan cara itu juga sebenarnya kita boleh, orang kata apa, kita boleh mengawal bilangan tugasan APP itu dengan lebih berkesan. Kalau dulu pun kita cuba kawal, maksudnya kita tak nak pada satu masa APP kita ni terpaksa menilai banyak program yang dalam tangan, sebab kita faham dia ada komitmen kerja yang lain kan. Jadi kita cuba kawal, tapi proses lama dulu sebab dia tempoh terlalu panjang, jadi walaupun dia ada dia sama macam pegawai lah, dia ada banyak fail, tapi fail dia tu masing-masing ada yang dah nak selesai, ada yang baru terima tugasan dan sebagainya kan. Jadi agak-agak sukar. Tapi bila proses tu pendek, proses untuk kita kawal dari segi bilangan ini lebih mudah dan lebih berkesan lah pada pandangan saya. Okay, yang keduanya ataupun yang seterusnya adalah kita memperkemaskan proses saringan kita, proses semakan kita. Sebab macam yang saya maklumkan tadilah, yang penting semasa permohonan untuk kita lancarkan proses itu adalah documentation itu mesti lengkap lah untuk tujuan kita membuat penilaian. Jadi semakan untuk memastikan dokumen itu cukup atau lengkap, yang itu memang kita ambil berat. Jadi maksudnya kalau permohonan itu bila kita semak ada maklumat yang tidak lengkap, dan maklumat yang tak lengkap itu maklumat yang boleh menjejaskan proses penilaian nanti. Maknanya nanti APP bila nak nilai sebenarnya maklumat tu tak ada. Jadi kita tidak mahu pada masa itu baru kita nak minta maklumat tambahan yang lain. Kita tak nak macam tu. Jadi that's why kita akan pastikan dokumen yang dihantar memang betul-betul dah komplit, dah lengkap, baru kita akan terima untuk proses yang seterusnya. Kalau tak lengkap, kita akan beri peluang kepada PPT untuk kemukakan maklumat tambahan, tetapi kita akan bagi tempoh juga. Kalau kita tidak terima dalam tempoh tersebut, kita terpaksa tamatkan proses itu, tapi PPT boleh memohon semula. So itu adalah perkara ataupun penambahbaikan yang kita cuba buatlah. Jadi satu lagi apa yang bagi saya ini pun penting juga di bawah proses yang baru ini adalah orang kata degree of certainty bahawa program itu bila disubmit, contohnya bulan 1, dia tahu program itu akan dibentangkan di MJA mana. Sebab yang itu memang itulah antara penyumbang kepada proses baru inilah. Sebab kalau dulu sebab proses itu terlalu lama, jadi susah kita nak jangkakan sebenarnya bila program itu akan dibentang di MJA. Tapi di bawah proses baru ini, kalau lengkapnya pada bulan 1, insya-Allah memang kita akan bentangkan program itu di MJA bulan 4. Itu sebagai contohnya. Okey, jadi dia punya moralnya, dia punya message yang ingin disampaikan di bawah proses baru ini adalah PPT membuat permohonan tu bila mereka betul-betul dah ready. Dah ready maksudnya dari kecukupan dan kelengkapan makluman itu, termasuklah dari segi keupayaan dia respon kepada permintaan MQA ataupun respon kepada ulasan-ulasan panel. So basically itu penambahbaikan lah yang kita buat. Okey Cik Nizam, kita kan dah mula piagam baru ni dah lebih kurang hampir 3 tahun lah kan, sejak 2019. Jadi adakah Cik Nizam berpuas hati dengan pelaksanaan proses baru ni? Okey Fai,
sebelum itu saya rasa kita ada infografik yang kita sediakan. Mungkin kita boleh kongsikan. Ya, okey. Infografik ini saya rasa bagi mereka yang dah biasa datang ke MQA ataupun dah biasa berurusan dengan MQA, kita di bawah proses baru ini, inilah infografik yang orang kata membantu guide kita dalam proses penilaian ini. So basically kita ada keseluruhannya, kita ada 14 minggu permohonan 14 minggu, tetapi yang kita kata 9 minggu itu adalah kita start pada waktu ataupun pada proses penilaian bermula pada minggu yang ke-6. Di situlah bermulanya tempoh piagam pelanggan kita. Tapi basically apa yang kita nak ceritakan adalah pada setiap minggu itu kita dah tentukan apa prosesnya yang akan berlaku untuk permohonan sesuatu program. Okey. Jadi berbalik kepada soalan tadi, dari segi bagaimana pelaksanaan setelah kita laksanakan proses baru ini selama hampir 3 tahun. Jadi orang kata biarlah angka berbicara. Ada ke perkataan tu? Biarlah angka berbicara. Okey. Kalau kita tengok rekod kita lah, sepanjang bermula daripada tahun 2019, sebab kita bermula pada Julai 2019 proses baru ni. So untuk 2019 itu kita yang cycle penuh complete daripada submission sehingga kita bentang MJA hanya 2 saja. Hanya 2 cycle saja ataupun 2 batch saja yang kita proses. So daripada berdasarkan 2 cycle tersebut, untuk program PA kita daripada 35 program yang kita selesaikan, 34 daripadanya kita selesaikan dalam tempoh piagam pelanggan. Maknanya around 97% lah. Untuk FA 43 program yang kita selesaikan dan kesemuanya diselesaikan dalam tempoh piagam pelanggan. Okay, itu 2019. Gambaran yang lebih jelas mungkin pada 2020 dan 2021 sebab kita ada complete 11 bulan punya cycle. 11 cycle permohonan yang kita uruskan. Okey, untuk tahun 2020 daripada 246 program 246 program yang kita selesaikan untuk peringkat PA, kesemuanya kita dapat selesaikan dalam tempoh piagam. Maknanya 100%. Begitu juga dengan akreditasi penuh. 201 program yang kita selesaikan, semuanya dalam tempoh piagam pelanggan. Okey, bagi tempoh 2021 pula, untuk peringkat akreditasi sementara ataupun PA, kita selesaikan sebanyak 365 program. Okey. Daripada 365 program, 353 program kita selesaikan dalam tempoh piagam pelanggan. Lebih kurang 96.7%. Itu dari segi peratusan lah. Okey, untuk FA pula, setakat ni alhamdulillah kita kekal lah dengan 100% pencapaian kita. 328 program yang kita selesaikan, semuanya dalam tempoh piagam pelanggan. Dan kalau mungkin ada yang perasan kenapa 2020 bilangan dia sikit, 2021 tu nampak macam ada peningkatan. Sebenarnya antara yang menyumbangnya adalah sebab 2020 kita ada PKP. First time lah kita diuji dengan ujian macam tu. Jadi proses kita pun ada sedikit terganggu. Ada 2 cycle, kalau tak salah saya lah, ada 2 cycle permohonan yang terpaksa kita hold dulu pada waktu itu, sebab kita tak boleh nak berjumpa dan sebagainya kan. Selepas tu kita buka kembali. Jadi itu antara lah yang menyebabkan figure tu nampak ada sedikit kurang berbanding dengan 2021. So overall kalau berdasarkan statistik ni, saya rasa proses penilaian kita berdasarkan 9 minggu ni agak berjaya lah. Okey, berdasarkan statistik yang tadi yang Encik Nizam tunjuk tu, saya tengok pun agak cemerlang. Jadi apakah perancangan seterusnya bagi ni? Adakah piagam kita ni mungkin akan dipendekkan lagi ke apa, memandangkan kita punya pencapaian tadi tu memang bagus kan? 7 bulan jadi 9 minggu. 9 minggu Fai nak pendek jadi berapa minggu Fai?
Mungkin soalan ni yalah, di pihak BPT mungkin mereka gembira lah kalau kalau kita dapat dipendekkan lagi tetapi yang tu saya tak nak jawab dulu. Cuma kalau boleh lah, saya bawa perhatian semua kepada satu survey lah yang kita buat tahun lepas. Selepas 2 tahun kita laksanakan proses penilaian baru ni, kita cuba mendapatkan pandangan daripada semua pihak atau yang terlibat lah, khususnya PPT dan juga APP, serta tak lupa pegawai kita juga, pegawai MQA turut memainkan peranan yang sangat penting dalam proses baru ini. Jadi survey itu berlangsung dia antara 18 Oktober 2021 sehingga 20 Disember 2021. Itu tempoh survey yang kita buat. So basically survey kita ni kita nak dapatkan pandangan semua pihak yang terlibat tentang pelaksanaan proses baru inilah, di mana ada tak ruang lagi yang kita boleh tambah baik dan sebagainya. Saya tidak akan go through detail tentang ini. Kita mungkin boleh sharekan sikit infografik survey itu secara sepintas lalu. Cuma apa yang saya nak highlight dekat sini secara orang kata rumusannya, basically untuk PPT dan juga APP kita, mereka menerima perubahan yang kita bawa ini, mereka menerima proses baru ini, dan mereka gembira lah dengan ini, khususnya PPT mereka gembira dengan keyakinan yang kita tunjukkan bahawa bila dia submit bulan Januari contohnya, program itu memang akan dibentangkan di MJA bulan April. Yang itu yang sebenarnya memudahkan PPT dalam membuat perancangan. Jadi secara rumusannya, konsep itu mereka nak kekalkan. Tempoh 9 minggu itu mereka nak kekalkan. APP juga berpandangan begitu. Tapi Fad, dalam pada nak kekalkan 9 minggu tu, diorang request juga supaya diorang diberi ruang tambah masa untuk kemukakan maklumat tambahan, kemukakan ulasan APP, maklumat dasar dan ulasan APP. Dan APP juga request tambah sikit masa untuk dia buat report dan sebagainya lah. Okey, tak apa. Itu request daripada ni. Cuma kita kena fikirlah macam mana kita nak kekal 9 minggu, at the same time kita nak panjangkan ataupun nak menerima request tersebut kan. Okey, kita jangan lupa ada satu pihak lagi yang penting dalam proses ini adalah pegawai MQA. Di saat pihak PPT dan MPP satisfy, sangat-sangat berpuas hati dengan proses ini, pegawai kita ini kita biar kita teluslah dalam perkara ini. Pihak kita sebenarnya pegawai MQA berdasarkan survey tersebut ada mengalami sedikit tekanan di bawah proses baru ini, kerana ruang flexibility untuk mereka manage program itu sangat terhad. Jadi mereka memang perlu selesaikan berdasarkan timeline yang kita dah tetapkan. Lengkap bulan Januari, program itu mesti selesai. Mesti dibawa ke MJA pada bulan April. Dan ini cerita benar, kisah benar. Pegawai yang, kita pun kadang-kadang sakit dan sebagainya kan. Tetapi disebabkan tuntutan tugas tersebut, dalam waktu cuti sakit itu mereka terpaksa selesaikan itu. Kalau ada contohnya Mikawa, sekarang ni bila kita tak ada physical visit pada waktu itu, kita katakan virtual visit kan. Mereka dalam cuti sakit tu pun bervirtual visit daripada rumah. Itulah komitmen yang pegawai kita tunjukkan. Yang itu di pihak MQA kita memang respect pada ini. Tetapi tekanan itu memang ada. Yang itu kita di pihak pengurusan MQA pun kita cuba melihatlah bagaimana perkara itu boleh diatasi. Jadi menjawab tadi soalan tadi, berdasarkan survey yang kita buat ni, dapatan dia, kita akan cuba
cuba tambah baik lagi di mana yang boleh, dan kita cuba juga untuk mengambil kira permintaan daripada pihak PPT dan juga APP. Mungkin ada keajaiban mungkin ada formula yang kita boleh cari di mana kita boleh tambah masa untuk PPT dan APP, at the same time kita masih mengekalkan konsep 9 minggu tu. Benda itu sebenarnya dah nampak dah sikit bayang-bayang dia, cahaya dia tu. Jadi benda itu mungkin akan kita laksanakan maybe Januari tahun hadapan. Kita akan memperkenalkan proses baru yang lebih baru lah. Saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan hari ini, Pak. Okey, sekarang kita kalau boleh lihat kalau ada apa-apa pertanyaan di Facebook. Okey. Nampaknya tak ada soalan di Facebook MKA. Okey, kali ni saya sendiri nak tanyalah soalan sikit dekat Cik Nizam. Manakan tak ada soalan di Facebook. Okey, adakah semua permohonan program yang sekarang ni semua melalui proses piagam 9 minggu ni? Semua permohonan adakah? Okey. Okey, untuk proses penilaian 9 minggu ini, dia in general memang semua program termasuk. Okay. Tetapi ada beberapa kategori program yang tak fit kepada proses 9 minggu ini. Antaranya kita labelkan sebagai program red code lah. Itu istilah kita lah. Tapi antara kategori program yang tidak termasuk atau terangkum dalam proses 9 minggu ini adalah penilaian program-program badan profesional. Sebagaimana yang kita tahu, penilaian program badan profesional ini dia walaupun kita yang menerima permohonan tersebut, tetapi penilaian sebenar dilakukan oleh badan profesional. Jadi proses penilaian itu kontrol by badan profesional, mesyuarat dipanggil JTC. Mesyuarat JTC, lupa terminologi. Okey, mesyuarat JTC tersebut pun ditentukan oleh pihak badan profesional lah. Jadi yang itu agak sukar untuk kita pastikan penilaian program itu mengikut proses yang sama lah. Okey, selain daripada itu, kita ada juga program-program yang bersifat yang kita terima secara berkelompok, in bulk. Banyak program yang sama, tetapi mungkin program itu PPT ni dia ada banyak cawangan. Jadi bila disubmit dokumen secara serentak, banyak program, mungkin lebih daripada 5. Penilaian program-program seperti ini pun kita kecualikan daripada proses ini kerana dia memerlukan proses yang sedikit berbeza, sebab program-program tersebut kurikulumnya sama, cuma dia dikondak di cawangan-cawangan yang berbeza. Jadi kita perlu pastikan bahawa evaluation kita, especially terhadap kurikulum itu standardized. Kita pun tak nak penilaian di sini final dia berbeza, kan, di tempat lain berbeza. So untuk itu dia ada proses yang tersendiri, yang itu pun kita kecualikan daripada sini. Dan selain daripada itu, terdapat juga program-program lain yang sepatutnya diikut proses yang baru ini, tetapi disebabkan mungkin program-program tersebut memerlukan perhatian yang khusus, ataupun dia ada sejarah-sejarah penilaian yang tersendiri, yang tertentu, yang kita rasakan kita perlu melihat daripada ataupun kita perlu handle dengan cara yang sedikit berbeza, ya, yang itu pun kita kecualikan lah dalam proses ini. Tetapi selain daripada itu, in general program-program ini akan melalui proses yang baru ni lah, yang 9 minggu ni. Okey, saya ada satu lagi pertanyaan Cik Nizam. Macam terfikir jugalah. Kalau ada contohnya satu program ni, dia kan tadi Cik Nizam maklumkan kalau mohon Januari, boleh agak-agak kita tahu yang dia akan dibentangkan di bulan April. Katakanlah dia tak dibentangkan di bulan April dan akan dibentangkan di MJA seterusnya. Kemungkinan lah akan mungkin berlaku lah benda tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Okey, dia yang saya nampak boleh jadi ada dua faktor lah. Yang pertama, maknanya proses kita tu berlaku kelewatan. So maksudnya dia, kalau itu yang berlaku, program itu tergolong dalam statistik yang tidak diselesaikan dalam tempoh piagam lah. So itu satu. Tetapi dia boleh juga berlaku begini. PPT memang submit dokumen tu pada bulan Januari. Tetapi tadi saya ada mention yang kita melalui proses semakan.
Dan kita proses semakan ni memang tara lah. Kita akan pastikan betul-betul dokumentasi yang dihantar tu memang lengkap. Okey. Tetapi bila dokumentasi itu tak lengkap, kita akan kemukakan kita panggil apa, surat memohon, kita akan memohon maklumat tambahan daripada PPT. Kita akan nyatakan secara terperinci apa maklumat tambahan yang kita perlukan lagi. Okey. Jadi dalam situasi itu, bila mana program itu tidak lengkap, kita request for additional information. Program itu ibaratnya sudah tertinggal kereta api. Kereta api untuk cycle tersebut dah jalan ni. Jadi dia keluar sekejap daripada gerabah. Jadi dia dah miss kereta api tu, dia kena tunggu kereta api bulan depan tu. Seterusnya. Jadi that's why dalam kes yang macam tu, bila program tu tak lengkap je, dia tidak dikira sebagai cycle ataupun batch bulan tu. Dia akan masuk kepada batch yang berikutnya. That's why kita bentang MGA lewat sebulan lah. So itu adalah senario dia lah. Okey. Terima kasih Cik Zam. Okey. Alhamdulillah, kita kini sudah tiba di penghujung program. Diharapkan dengan perkongsian ini dapat memberi gambaran jelas kepada penonton berkenaan proses akreditasi ini. Proses baru inilah. Okey, bagi tuan-puan yang ingin menonton siaran ulangan program ini, boleh berbuat demikian di channel YouTube MQA ataupun di channel Facebook MQA jugalah. Sebab rakaman secara langsung ni ada terakam dalam Facebook. Okey, sebelum tu untuk bagi penonton-penonton yang belum lagi like, follow, subscribe Facebook MQA, sila berbuat demikian, dan juga YouTube MQA juga follow, like dan subscribe bagi mendapatkan segala informasi terkini berkaitan MQA terus kepada penonton-penonton sekalian. Okey, terima kasih diucapkan dan sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi Bicara Minda akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.